Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Kita berjumpa lagi di Pendidikan Jasmani tahun 4. Baik. Tajuk kita pada pagi ini adalah putaran roda. Dah tengok video tadi? Apa yang mereka buat tu? Apa yang budak tu buat? Budak tu tengah membuat putaran roda. Baik, itulah tajuk kita hari ini, iaitu putaran roda. Baik, objektif kita hari ini ialah mengenal pasti lakuan putaran roda yang betul, mengenal pasti perubahan pusat graviti semasa melakukan putaran roda, memberi respons positif terhadap tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar. Murid-murid akan berjaya apabila mengenal pasti lakuan putaran roda yang betul. Apabila kamu dapat berjaya mengenal pasti dengan betul perubahan pusat graviti semasa melakukan putaran roda, mengenal pasti tindakan yang positif dan selamat dan tindakan yang berisiko semasa dalam melakukan aktiviti yang mencabar. Yang berikutnya adalah langkah-langkah macam mana nak buat putaran roda. Baik. Mula-mula, bayangkan terdapat satu garis lurus di depan kamu. Berdiri dalam posisi sedia, menghadap ke depan. Bengkokkan lutut depan dan kaki belakang lurus. Angkat tangan ke paras telinga. Seterusnya, rendahkan badan dengan tangan lurus dan tidak ke lantai. Tidak sentuh lantai. Angkat kaki belakang pada masa yang sama. Badan kamu harus membentuk huruf T. Letakkan tangan di atas lantai sambil memusingkan badan ke arah sisi. Turunkan tangan yang bahagian yang sama dengan kaki di depan. Contoh seperti dalam gambar. Dia menggunakan kaki kanan di depan, jadi tangan kanan yang diturunkan. Tangan kanan yang diturunkan. Tolakkan diri dengan menggunakan kaki depan. Lepas tu, angkat kaki dan luruskan ke arah bentuk huruf V dengan kaki. Seimbangkan badan menggunakan tangan. Mendarat dengan sebelah kaki mencapai ke lantai dan diikuti dengan kaki yang seterusnya. Luruskan badan dan berdiri. Gunakanlah kedua-dua tangan untuk keseimbangan. Gabungkan semua langkah-langkah tadi dalam satu pergerakan yang lancar. Cikgu faham. Murid-murid rasa seolah-olah banyak betul langkah dia. Sebenarnya tidak. Sebab langkah-langkah tadi akan digabungkan menjadi satu pergerakan sahaja. Seperti yang akan ditunjukkan dalam potongan daripada YouTube Cikgu Amar dan Cikgu Tuti. Jom kita tonton video yang ini ya. Dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima,
enam. Baiklah, saya percaya murid-murid dah tonton video tadi dan murid-murid dapat membuat putaran roda dan sudah boleh mengenal pasti putaran roda yang betul. Baik, jom kita ke bahagian seterusnya, iaitu semasa kita membuat putaran roda, kita tengok di manakah kedudukan titik graviti ataupun pusat graviti. Pusat atau titik graviti juga disebut titik keseimbangan objek. Pusat graviti adalah satu titik di mana seluruh berat objek dapat diseimbangkan. Apabila pusat graviti terkeluar dari tempat asalnya dan berada di luar tapak sokongan, badan akan cenderung bergerak ke arah pusat graviti itu untuk mencapai keseimbangan. Jadi badan kita akan bercenderung untuk berputar. Apabila pusat graviti di luar tempat asalnya, jadi badan kita akan cenderung untuk bertukar, ya. Jadi mari kita tengok titik graviti semasa putaran roda. Baiklah, kita tengok gambar-gambar semasa membuat putaran roda. Mula-mula kita tengoklah gambar yang pertama ini. Titik graviti atau pusat gravitinya berada di tengah-tengah badan dia. Iaitu yang pusat graviti ini berada di tengah badan. Manakala dalam gambar kedua, pusat gravitinya berada di sini. Jadi, dia berada di sisi badannya. Jadi, dia cenderung untuk bergerak, untuk berputar ke arah sana. Gambar yang ketiga menunjukkan pusat graviti masih lagi berada di sekitar kawasan sebelah badan. Tengok, dia tidak seimbangkan, dia masih ke arah sana. Jadi dia akan cenderung bergerak ke arah sana. Jadi orang tu akan teruskan berputar ke arah sana. Gambar yang keempat pula, pusat graviti kali ini sudah berada di bahagian ini. Jadi dia masih lagi tidak seimbang dengan orang dia. Jadi kecenderungannya, orang tu akan bercenderung untuk bergerak, untuk berputar sebegini. Gambar kelima, kita tengok pusat gravitinya di sini, iaitu berada di tengah-tengah orang tersebut. Jadi kita tahulah bahawa dia tidak akan bergerak lagi sebab dia sudah berada di tempat asal dan tidak akan cenderung untuk berputar. Tak ada dia berputar, dia berada kekal sahaja, ya. Ya, aktiviti ini seolah-olah bahaya, kan? Ya, ianya boleh membahayakan. Jadi, apakah tindakan kita semasa membuat aktiviti ini? Apakah langkah-langkah untuk kita memastikan aktiviti ini lebih selamat dijalankan? Antara yang kita boleh buat adalah satu, memanaskan badan. Pastikan kita memanaskan badan dengan secukup-cukupnya. Memilih tempat yang sesuai, tempat yang lapang dan tiada barang-barang di sekitar, tempat yang lembut. Janganlah kita buat di atas simen, kan? Sakitkan kalau jatuh. Yang ketiga, pengawasan orang dewasa yang berkemahiran.
Biarlah ada orang dewasa yang tahu apa yang nak dibuat. Contohnya seperti cikgu-cikgu atau jurulatih. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengejutkan badan. Apa pula tindakan-tindakan yang tidak patut buat? Ada idea tak? Ataupun kamu ada idea untuk aktiviti tindakan-tindakan lain yang patut dibuat supaya aktiviti ini lebih selamat? Begitulah putaran roda. Cakap susah? Tidak juga. Cakap senang? Tidak juga kan? Tetapi jikalau kamu cuba dan kamu gagal, jangan putus asa. Ingat, usaha tu tangga kejayaan. Jadi, apa yang perlu kita buat bila kita dah gagal dalam sesuatu, kita perlu tingkatkan pengetahuan dan cuba lagi, ya. Baiklah, sehingga kita berjumpa lagi. Selamat tinggal.